Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat berpuasa. Salam Ramadan kepada semua. Okay, hari ni aku tak ada nak buat content anything atau sebarang apa-apa review atau reaction. Hari ni aku hanya nak bagi pendapat atau pandangan aku sebagai rakyat Malaysia tentang isu yang baru dimaklumkan oleh Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 1 Mei 2020 tentang PKPB yang mungkin akan berlangsung pada 4 Mei 2020. Okey, sebelum aku nak bagi pandangan aku share sikit apa yang aku baca dekat dalam Facebook atau social media. Kebanyakan rakyat Malaysia tidak bersetuju untuk menjalankan PKPB pada 4 Mei 2020. Tetapi ada juga yang bersetuju untuk menjalankan PKPB ini kerana mereka rasa PKPB ini perlu dijalankan sebab segelintir rakyat-rakyat kita yang dalam kesusahan, yang lagi-lagi yang bisnes, yang gaji tak ada, jadi sumber pendapatan adalah daripada perniagaan, jadi terbeban oleh keluarga-keluarga yang macam itu. So adalah dia orang sampai yang mana peniaga ni sampai ada yang bergaduh, ada yang kata orang yang sokong PKPB ni orang yang dapat gaji buta boleh lah duduk rumah, gaji masuk. Okay. So aku tak nak jadikan batu api atau pergaduhan. So pandangan masing-masing ataupun ideologi masing-masing terpulang cara bagaimana anda mentafsir. Aku tak kata Perdana Menteri kita mengumumkan PKPB pada 4 Mei 2020 ini adalah satu perkara yang tak sepatutnya dilakukan. Aku tak kata aku tak setuju 100%. Aku berfikir kalau aku yang berada di tempat Tan Sri Muhyiddin Yassin as Perdana Menteri, ini aku bayangkan bukan aku tak adalah sampai tahap hebat nak boleh duduk jadi Perdana Menteri. Kalau aku hebat adalah aku buat video macam ni. Jadi aku hanya sekadar memberi pandangan. So Perdana Menteri dia kena berfikir tentang rakyat, dia kena berfikir tentang ekonomi negara. So semuanya di tangan dia. Apa saja tindak yang dia buat pasti akan dikutuk, pasti akan dikecam, pasti akan disokong. Manusia ni dalam dunia ni, engkau buat baik pun orang akan cakap, alah buat baik tu nak menunjuk lah tu. Even kau buat jahat, orang akan cakap buat jahat lah tu. So kau buatlah apa pun, as long as satu je kita kena ingat, apa yang kita buat tu terima di sisi Allah, tak salah di sisi agama. Okey, tetapi jangan sampai apa ayat tu, menghalalkan cara. Apa tak, nantilah aku ingatkan aku cakap balik. Jangan sampai orang kata niat tu menghalalkan cara. Okey, tak semestinya kita niat nak buat baik tapi cara kita salah. Contoh macam Robin Hood, dia mencuri untuk membantu orang lain. Betul, niat dia baik untuk membantu orang lain, tapi dia mencuri tu adalah satu perkara yang salah. So kita kena ingat tu, jangan sampai cara menghalalkan niat ke niat menghalalkan tak faham, tak kisahlah benda tu semua. Okey, aku punya pendapat, aku tidak bersetuju PKPB ini dijalankan atas beberapa sebab. Yang pertamanya, sebab yang paling besar bagi aku, PKPB ini tak sepatutnya dijalankan ataupun dilakukan adalah kerana mentaliti rakyat Malaysia belum bersedia untuk mengharungi norma baru. Mana norma baru ni adalah kehidupan baru kita yang kita kena biasakan, seperti membasuh tangan, jaga jarak. Yang paling susah sangat rakyat Malaysia nak ikut adalah jaga jarak social distance. Kerana apa? Kita dah terbiasa hidup dalam bermasyarakat yang sentiasa bergaul, duduk rapat-rapat, bergurau senda, bersalaman. So bila kita baru 2 bulan cuba untuk membiasakan diri waktu PKP, tiba-tiba bila 4 Mei orang dah boleh keluar, sekarang ni isu yang dah boleh keluar berdua ni pun, jalan raya dah penuh, supermarket dah penuh, semua keluar berdua. Ya Allah, jangan tanyalah kenapa. Even dia keluar berdua, dia suami isteri, contohlah dia rapat. Okey, sebab dia suami isteri, daripada rumah pun memang dia ni dalam kereta pun sebelah-sebelah. So bila beli barang pun sebelah-sebelah. Tapi ingat, orang lain tu
Dia rapat sentuh salah seorang, katalah dia sentuh suami, ada seorang tu terlanggar dengan suami, seorang tu adalah pembawa, kita tak tahu. So aku tak mendoakan ataupun tak mengharapkan, tapi kita kena fikir jauh. Kita kena fikir ekonomi tu betul, memang kita kena stablekan, kalau tak negara kita merundung. Tapi kita kena ingat, pasal isu coronavirus ni bukan negara kita saja yang terjejas. Boleh kata ke semua negara dalam dunia ni terjejas ekonomi. Jadi apa yang penting, ekonomi ataupun nyawa? Kita kena fikir antara dua. Aku tak bercakap Perdana Menteri untuk menjalankan ni adalah salah. Aku buat video ni bukan aku nak menunding jari ataupun nak kata salah. Aku cuma nak bagi pandangan aku. Ada orang bagi pandangan melalui penulisan, tapi aku tak nak bagi daripada penulisan, kerana orang boleh mentafsir. Orang kadang-kadang bila dalam penulisan ni, orang boleh membaca dengan nada yang berbeza, dengan tafsiran yang berbeza. Jadi aku buat video ni supaya aku nak menjadikan macam orang kata ada communication tau. Ada bila orang dengar macam mana aku menyampaikan, ada reason. So aku minta maaf kalau kata-kata aku ni ataupun pandangan aku ni tidak diterima oleh rakyat Malaysia. Okay, kenapa aku tak bersetuju? Yang keduanya adalah aku sendiri baru aku baru pergi ke satu tempat yang aku order makanan waktu bulan puasa ni lah, pada pukul 12 tengah hari, untuk aku ambil makanan tu pada pukul 5.30 petang. So dia tak buat COD, jadi dia minta untuk pick up dekat kedai dia. Bila aku sampai, ya Allah, no social distance, orang berpusu-pusu depan kedai dia menunggu untuk mengambil makanan yang telah dia order. Aku pun turun kereta dan pergi bertanya kepada pekerja tu, adakah nama aku yang kode tu dah siap ke belum, aku dah boleh ambil atau tidak. Dia kata dia akan panggil sekejap lagi, nama aku ada, dia kata okey. Jadi aku pun tunggu dalam satu sudut, tapi aku tengok makin ramai orang yang datang yang ingin ambil makanan yang telah diorang order, tapi tiada langsung social distance. Ada yang sampai dah tanya tu, diorang berdiri siap depan kedai tu, yang belakang pula terselit-selit, minta maaf, tepi sikit, bersentuh-sentuh pula nak tanyakan soalan tu. Orang yang dah bertanya tu, dia dah tahu nama dia ada, dia tak nak duduk ke belakang, dia akan duduk depan tu. Seperti mana kalau dia diri depan tu, dia dapat makanan dulu, sedangkan list nama dah ada. Itu aku cakap, rakyat Malaysia ni mentaliti dia orang, bukanlah mentaliti dia orang, aku pun rakyat Malaysia, mentaliti kita ni mestinya memang macam tu. Tak semua, boleh kata ada dalam 20-30% je lah yang boleh berfikiran jauh. Aku tak kata aku dalam 20-30% tu, aku pun sometimes make mistake juga. Sebab itu aku cakap ini adalah pandangan aku sahaja. Okay, aku tak kata Perdana Menteri punya statement tu adalah salah ataupun tak betul. Sebab dia, Perdana Menteri, dia berfikir dari banyak sudut. Aku pula berfikir daripada sudut yang cetek. Sebab aku tak fikir tentang ekonomi negara, aku fikir juga tentang apa yang akan jadi dengan negara semua. Tapi itu adalah tanggungjawab Perdana Menteri kita untuk menyelesaikannya. Jadi mungkin ada reason kenapa dia ingin jalankan PKPB. Cuma aku sebagai rakyat Malaysia, aku kalau katalah ada mana-mana ataupun video ni jadi viral, aku tak tahu kalau kata video ni jadi viral ataupun sampai kepada mana-mana menteri ataupun Perdana Menteri sendiri yang mendengar tentang kata-kata aku ni, aku tak bersetuju, kerana Jepun adalah negara yang di mana kita tahu rakyat dia berdisiplin, sangat patuh. So dia orang pun dah jadi, orang kata, dia buat lockdown. Lepas tu sorry lah ayat aku buat simple je, dia lockdown, lepas tu dia tamatkan lockdown, dan tiba-tiba jadi orang kata COVID yang kedua, makna jadi kluster yang baru. So tiba-tiba sekarang ni dia dah seperti macam darurat. Jepun guys jadi macam tu. Malaysia 4 Mei 2020. Engkau orang rasa aku tak nak cakap, aku kata nanti kalau aku cakapkan benda tu jadi macam aku mendoakan lah apalah. Jadi aku takkan bercakap. Jadi korang fikirlah sendiri. Aku tahu orang-orang yang mana yang berniaga tu rasa terjejas. Contoh kita tengok yang mana Perdana Menteri bagi kedai makan, satu meja standard boleh duduk 4 orang, kemungkinan boleh duduk seorang atau 2 orang. Dalam satu-satu masa orang makan,
Kalau kata customer tu dalam sehari tu dia boleh buka daripada pukul 7 pagi sampai 7 petang je, berapa sangat orang yang datang? Kalau katalah dia nak bayar bil api, bil air, so nak beli barang basah, kalau kata orang tak banyak pakai, barang-barang yang betul-betul basah boleh simpan berapa lama sangat. Jadi benda-benda tu mungkin akan menjadi kerugian semula. Bila kata, oh okey sibuk nak berniaga ni, okey dah beli macam-macam dah ni. Lepas tu nak kena jalan SOP. SOP dia pun kita tahu, orang yang setiap kali nak makan nak kena isi nama. Come on lah rakyat Malaysia, korang nak ke pergi kedai makan, okay, nak order makan, kita tolong isi nama, isi borang. Korang kalau isi borang pergi mana-mana kaunter pun kena isi borang pun, dekat bank pun korang dah macam merungut. Lagi korang nak makan kena isi borang, kena isi nombor telefon. So korang rasa adakah korang akan makan kat kedai waktu macam tu? Sebab kena pergi kedai kena isi borang pun semua. So aku tak rasa benda ni adalah satu perkara yang orang kata perlu dijalankan. Boleh kita nak jalankan PKPB, cuma aku minta Perdana Menteri untuk selidik semula ekonomi apa yang betul-betul yang perlu dijalankan, yang untuk menjana kita punya ekonomi semula. Contoh ada syarikat-syarikat yang perlu dibuka, ada fikirlah, aku tak tahu, tapi adalah benda-benda yang betul-betul yang kita boleh buka tentang mana-mana syarikat. Cuma tolong kawal, dan kata kalau kita mengharapkan rakyat Malaysia sendiri berjaga-jaga, so diri sendiri, aku tak rasa rakyat Malaysia boleh macam tu. Sebab mentaliti rakyat Malaysia, aku sendiri pun rakyat Malaysia, aku rasa mentaliti rakyat kita tentang perkara-perkara macam ini, aku tak yakin. Aku sangat tak yakin. Masa mula-mula PKP ni dijalankan pun, kita tengok berapa ramai lagi orang yang berdegil. Ini pula dah bagi pelepasan untuk 2 orang keluar satu kereta. So macam-macam idea rakyat Malaysia, lagi-lagi orang Melayu, kau punya putar belit, kau yang berfikir macam mana nak pusing balik. Memang aku tahu macam mana hebatnya. Sebab aku pun orang Melayu, aku pun sometimes kadang buat benda yang sama. Tapi bila dalam keadaan macam ni, kau kena fikir jauh. Kau kena fikir jauh sangat ke depan. Kau kena bayangkan situasi. Kita ni hidup, kita kena sentiasa bayangkan, kalau aku kat tempat dia macam mana, kalau aku kat tempat dia macam mana. Kalau kau yang tak bekerja, kau bayangkan kalau kau yang duduk sebagai frontliner, kau rasa macam mana? Okey, kau rasa seronok. Oh yelah, duduk frontliner, gaji jalan, gini-gini dapat allowance. Kau tak tahu penat lelah, kau tengok. Kau tak tahu penat lelah dia macam mana. Dia nak bekerja, lepas tu risiko yang dia tanggung kalau lah andai dia kena. Kita tak tahu betul, memang ada orang yang sembuh kena COVID-19 ni, tapi ada juga yang meninggal. Dan kita tak nak sampai benda ni terjadi. So kepada mana-mana keluarga yang mana dah telah kepergian ahli keluarga, aku ucapkan takziah. So aku bersimpati juga. So aku tahu korang yang mana family ada kena COVID, kau mesti akan faham kenapa. Tapi orang yang memang betul-betul dia tak pernah kena dan kawasan dia tak ada, dia akan rasa selamat apa semua. Tapi ingat, kita berlawan dengan benda yang kita tak nampak. Kita tak nampak pun. So apa kata kita duduk seketika di bulan Ramadan yang mulia ni, bulan puasa ni, kita kenang balik. Aku ada jumpa satu Twitter dekat Facebook viral. Ada seorang ni menceritakan tentang kenapa Malaysia termasuk dalam negara yang terkena COVID. So kalau kita tengok balik, zaman Nabi Lut, rakyat dikebalikkan kerana transgender, hubungan sejenis. Kalau kita tengok Itali, diorang LGBT memang power lah. So tengok apa terjadi kat Itali. Kenapa kat Malaysia pun jadi? Kenapa kat kita terjadi? Kerana kalau kita ingat, kita rewind balik, okay? Kita ingat dulu, siapa paling legend sekali adalah Malaysia. Kerana apa aku cakap Malaysia legend? Seorang lelaki berpakaian wanita berjaya menyentuh Kaabah. Na'udzubillah min zalik. So benda ni rakyat Malaysia yang buat, dan orang Melayu. Kau kena ingat, korang kalau benda-benda macam ni korang bukan main suka lagi. So korang viralkan benda-benda macam itu. Tapi ingat, kita mengagung-agungkan dia, sokong dia, tengok video-video dia, viralkan dia. Betul, memang dia buat benda yang sangat dia nak suruh orang viral, orang kecam dia.
Ingat, satu post, korang hantar, berapa banyak view dia dapat, berapa banyak duit dia dapat. Jadi dia tak pernah kisah. Sebab bagi dia, dosa tu dah tak ada benda. Dah tak ada benda dah bagi dia dosa tu. Oh, sorry lah kalau aku cakap macam ni. Aku bukan nak menghukum dia, tapi kalau aku cuma berfikir, aku berpendapat, bagi aku dia dah rasa dosa tak ada apa untuk dia. Sebab itu dia sanggup buat sampai ke tahap yang di luar jangkaan. Okay. Satu lagi, aku mendoakan semoga dia tu boleh berubah lah, InsyaAllah sebelum terlambat. Dunia kita pun dah di hujung akhir zaman dah ni. So tunggu masa je kita ni sebenarnya. So aku tak nak cakap panjang lebar. Cukup aku target untuk 20 minit je video aku kali ni. Agak panjang juga 20 minit tu, tapi aku nak make sure aku nak menyampaikan perkara yang sepatutnya aku sampaikan sebagai rakyat Malaysia yang prihatin. Okay, lastly, sebelum aku tutup aku punya video kali ni, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar aku punya celoteh pandangan aku. So aku sekali lagi menegaskan, aku tidak bersetuju untuk meneruskan PKPB kerana mentaliti rakyat Malaysia masih belum bersedia. Ini hanya pandangan aku. Kalau aku ada terkasar bahasa ataupun salah pandangan aku, kalau kata netizen sana nak kecam, silakan. Aku tak marah kau nak kecam aku. Ini hanya pandangan aku. Korang ada pandangan korang masing-masing. Tapi kalau kita fikir balik, jangan salahkan Perdana Menteri. Korang kena rasa apa kalau korang berada kat tempat dia, apa yang korang kena fikir. Jadi itu adalah yang terbaik untuk dia, dan ini adalah aku rasa yang terbaik untuk aku menyatakan yang aku tidak bersetuju. Aku tidak mengecam, tapi aku hanya menyatakan aku sekadar tidak bersetuju. Jadi kepada semua rakyat Malaysia, kalaulah PKPB ini dijalankan, aku tak ada hak untuk melarang. Tapi kalau kata betul-betul PKPB ini dijalankan pada 4 Mei, aku mengharap kepada semua rakyat Malaysia, tolonglah jaga social distance dan pakai mask. Yang paling penting adalah social distance. So kalau korang pakai mask tapi korang mesti duduk rapat-rapat, benda tu tak penting. Social distance adalah perkara yang paling penting sekali untuk kita memutuskan rangkaian COVID-19 ni. Aku mengharapkan Malaysia merupakan negara yang pertama ataupun negara yang betul-betul bebas COVID-19, zero. Dan kalau boleh, bila kita dah betul-betul zero, kita tutup terus daripada pelancong asing untuk datang sementara waktu. Kerana betul kita nak fikir ekonomi, tapi ingat, hebat mana ekonomi kita kalau rakyat asyik mati, nyawa tak boleh ditukar ganti. Kita tak boleh pun, ada 1 juta kita boleh beli nyawa kita semula. Tak ada. Nyawa tu tiada nilai dia, tak ternilai. Bukan tiada nilai, tak ternilai. Kalau dia dah tak ada, tak adalah. Aku tak ada apa dah nak cakap. So terima kasih. Sorry lah video kali ni aku tak pandai bercakap untuk benda-benda macam ni. Cuma aku rasa aku kenapa? Okey. Aku mengharapkan semoga kawan-kawan aku yang berada di luar sana, terutama my family yang berada jauh, yang dah lama aku tak jumpa, walaupun hanya boleh buat daripada video call. So kepada semua rakyat Malaysia, aku doakan korang sihat selalu. Tolong jaga jarak. Tolong. Aku cakap banyak kali ni, walaupun korang menyampah nak dengar banyak kali, tapi aku ulang supaya, sebab rakyat Malaysia ni cakap sekali bukan nak dengar. So kena cakap berkali-kali. Aku pun rakyat Malaysia. Kalau korang kata aku kutuk rakyat Malaysia, aku umpama aku kutuk diri aku sendiri. Okay, jumpa lagi next time. Kita tengok adakah PKPB ini dijalankan oleh Perdana Menteri kita ataupun tidak. Sama-samalah kita doakan apa saja yang dilakukan, semoga kita sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. So jumpa lagi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.